Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mensediakan segala kebaikan Allah Taala berikan kita sama-sama sambung belajar pertemuan tadi ilmu tauhid rasmi dan ilmu agama yang lain. Biasa kita berikan selawat kepada kita sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha berpengurusi Masjid Ahmad Said Al-Qadana, menghormati pertimbangan pengurusi Masjid, Barisan IDG Masjid, dan kasih tuan-tuan dan perjalanan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kita sambung bacaan dalam Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin dari Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatwani, terkenal dengan nama Berminal. Asalnya kitab ini tulisan Jawi sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustaz Al-Quran di Amal. Itu surat 220 kelebihan orang yang berilmu. Lepas mendapat tasdik asli. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahawasanya orang yang mengamalkan ilmunya lagi kerana Allah semata-mata, seperti qasadnya, niatnya kerana hendak keluar daripada kelam jahil, kelam gelap jahil bodoh, kepada terang ilmu, supaya sah iktikad dan ibadah. Dia niat begitu, untuk ilmu supaya sah iktikad, kepercayaan dan ibadah. Jadi kalau ibadah yang lepas boleh wasbil, kalau ada tuliskan. Yang lepas kalau ibadah kita tak sah, kawan kita boleh tegur, orang keliling kita boleh tegur. Itu pun belum tentu lagi kita terima, bagi kita lah orang lain. Contoh kita tegur sebenarnya awak tak sah, dan kenapa tak sah? Contoh berlehem-lehem dalam sembahyang. Saya tak mahu kitab Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilul Muhtadin littafaqu fi amriddin bagi Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari. Itu salah satu kitab ilmu fikih yang paling besar dalam alam Melayu, kitab Melayu kan. Kitab Melayu tersebut ambilannya daripada Tuhfah dan Nihayah dan macam-macam lagi kitab Arab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dipelajari di madrasah untuk pesantren. Jadi dalam kitab Sabil Muhtadin, antara perkara membatalkan sembahyang iaitu berkata-kata, termasuk dalam erti berkata-kata iaitu berdehem-dehem. Berdehem-dehem contohnya itu membatalkan sembahyang, kecuali pada rukun qauli, iaitu rukun bacaan dalam sembahyang yang tak dapat
dibaca, melainkan terpaksa berdengar barulah dapat dibaca atau dapat digunakan huruf-hurufnya, maka tak batal. Rukun qauli dalam sembahyang ada 5. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Sampai mana tahiyat akhir? Daripada at-tahiyatul mubarakatus hinggalah asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, selawat selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ. Kemudian memberi salam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sahaja 5 tempat yang jika tak dapat dibaca melainkan memperhatikan maka tak batal sembahyangnya. Selain 5 tempat ini, kalau berdengar batal sembahyangnya. Contoh pada surah, selepas Al-Fatihah bacaan surah tak dapat baca melainkan dengan berdengar, batal. Habis macam mana? Itu bacaan sunat. Tak mampu kalau bacaan dia tidak tepatlah bacaannya itu tak sempurna, sebab ada gangguan pada tekak. Pasal tu dia bacaan sunat. Apatah lagi bacaan rukuk batal sembahyang. Iktidal batal sembahyang. Sujud dengan batal lagi sembahyang. Pendek kata 13 rukun, 13 dengan dia. Maka cukuplah, sempurnalah kebatalannya. Macam jarang-jarang dengar Ustaz, bukan semua orang ada rezeki membaca kitab Sabilul Muhtadin. Seperti mana bukan semua orang dapat beli rumah besar, kereta besar. Rezeki masing-masing. Rezeki pula bukan duit semata-mata. Ada orang dapat rezeki duit melimpah ruah, ya. Ada orang dapat rezeki ilmu melimpah ruah, ilmunya melimpah ruah. Ya Allah, ya betul. Saya nak cerita Ustaz kan? Tak, saya tak melimpah ruah. Sekelumit sikit sangat saya. Kalau depan orang yang kurang ilmunya, wah macam hebat sangat. Taklah. Orang yang belajar tinggi, belajar lama, belajar banyak, tahu mana saya ini sikit sangat, baru sikit kan? Baik. Jadi ilmu tu rezeki juga. Mungkin belum rezekinya dia dapat ilmu tentang kebatalan sembahyang jika berdengar. Ada tak Ustaz kitab lain yang mengatakan berdengar ni tak batal? Tak tahu, wallahu a'lam. Sebab kitab Sabilul Muhtadin ini antara kitab paling besar dalam alam Melayu, bab fikih, bab ibadat. Dan ambilannya bukan calang-calang, tak bahasa Arab, tak tuhfah, nihayah dan sebagainya. Mungkin ada, ataupun mungkin mazhab lain. Kita kan bermazhab Syafi'i. Ustaz cari Ustaz, awak nak cari itu saya lah. Awak yang nak cari, awak pula yang nak cari apa-apa ni. Kata yang hukum ada tak yang mengatakan tak batal boleh ni, walaupun pada rukun qauli, daripada apa rukun bukan rukun qauli, ada tak? Saya nak cari. Yang suruh saya pula. Baik. Mungkin ada, mungkin tidak, tapi setakat yang ada batallah sembahyang. Jadi berhati-hati. Tapi Ustaz baru cakap sekarang saya dah 60 tahun dah. Memang setiap sembahyang saya ada berdengar ni. Contoh dalam kitab yang sama diuraikan panjang, lebih kurang 2 atau lebih surat.
jika pernah berdehem-dehem dalam sembahyang sebelum ini, sebelum mendapat ilmu ini, sebelum mengetahui bahawa berdehem-dehem itu membatalkan sembahyang, maka dimaafkan. Oh, kalau macam tu, Ustaz tak yang beritahu, sesuai saya nak dehem lagi apa ni? Kan bagi baik Ustaz tak beritahu, pandai pula bikin puntal ini. Memang kalau orang tak tahu sembahyangnya tak batal, sembahyangnya sah, dimaafkan. Tapi kenapa Ustaz beritahu? Orang yang belajar beramal dengan ilmu dan orang yang beramal tanpa ilmu berbeza darjatnya. Kita nak yang mana? Beramal tanpa ilmu itu beramal dengan ilmu. Kan saya dah belajar Ustaz untuk sembahyang tersebut, ya, tapi sah dan batal sembahyang. Kalau kita tak belajar, kita jangan buat. Contoh, kalau ada satu orang cakap, Ustaz boleh tak saya tak belajar apa perkara membatalkan sembahyang, saya nak belajar rukun je? Boleh, tak masalah. Tapi kenapa Ustaz ajar? Tapi ada syarat. Kalau kita belajar rukun sahaja, buat rukun sahaja, jangan buat lebih daripada itu. Contoh, kita belajar rukun dan sunat-sunat sembahyang kan, buat rukun dan sunat-sunat sembahyang. Lain daripada rukun dan sunat-sunat sembahyang, jangan buat. Contoh berdehem. Dah belajar belum berdehem tu membatalkan sembahyang ke tak? Tak. Selamat. Contoh orang tak nak ambil disin, saya malah ambil disin, mahal. Itulah mahal contohlah, pada dia mahal kan. Ataupun macam isteri saya, dia bukan aib. Tak, ini cerita fakta lah. Buat contoh, macam isteri saya, dia memang rambut dia kecil, lazy eye dia panggil. Jadi dia masa ambil disin tahun lepas tu, 2 tahun lepas masa ambil disin, memang dia tak berapa nak nampak, cuma mata kita tebal lah. Silau ni lebih